Assalamualaikum warahmatullahi. InsyaAllah kita tunggu sahabat-sahabat share dan juga view dahulu. 2 minit lagi insyaAllah. Dalam masa 2 minit lagi kita akan mulakan. Hari ini tajuk huruf ba insyaAllah. Sahabat-sahabat boleh bantu share untuk kita luaskan lagi perbincangan. Waalaikumsalam. Kita tunggu 2 minit lagi. Boleh bantu kami share. Satu minit lagi insyaAllah. Okey, 1 minit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama sekali syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Ini kita masuk ke episod yang ketiga, hari yang ketiga. Hari ini 30 Rajab, hari terakhir. Sebentar lagi masuknya waktu maghrib, bermakna berakhirlah bulan Rajab.
Rajab dan masuk ke bulan Sya'ban insya-Allah. Yang mana hanya ada 30 hari sahaja lagi kita akan menghampiri masuk kepada bulan Ramadan Al-Mubarak Al-Muntazar. InsyaAllah doakan mudah-mudahan sebelum kita masuk bulan Ramadan kita sempat habiskan perbincangan harian kita berkaitan dengan huruf-huruf hijaiyah insya-Allah. Sebelum saya mulakan, sukalah saya nak baca sedikit kalam matan yang disusun oleh Al-Imam Al-Jazari rahimahullah berkaitan dengan Al-Quran. Berkata, وَبَعْدُ فَالْإِنسَانُ لَيْسَ يَشْرُفُ إِلَّا بِمَا يَحْفَظُهُ وَيَعْرِفُ لِذَاكَ كَانَ حَامِلُ الْقُرْآنِ أَشْرَافَ الْأُمَّةِ أُولِي الْإِحْسَانِ. Bagaimana An-Nazim, iaitu penyusun kepada matan Al-Jazari, menyebut kemuliaan seorang manusia itu tidak akan jadi mulia kecuali apa yang dia pelihara, dia hafal, dia jaga dan ilmunya. Imam Al-Jazari berkata, ilmu dan juga hafazan dan juga jagaan kita, ilmu yang kita belajar, kita hafal dia, kita fahami dia dan kita amal dia, insya-Allah akan menjadikan kita seorang manusia yang mulia. Begitulah juga dalam matan tersebut Imam Al-Jazari menyebut perihal orang yang hamilul Quran. Lidzaka kana hamilul Qurani. Katanya bagaimana seorang yang dia membawa bersama-samanya, yang dimaksudkan di sini ialah penghafal Al-Quran, pembaca Al-Quran yang mutqin, yang betul-betul memelihara bacaannya, yang istiqamah dengan pelajarannya, insya-Allah dengan bacaan-bacaan tersebut dia pelihara asyrafal ummah. Imam Al-Jazari sebut itulah umat yang paling mulia, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam perbincangan yang lain berkaitan dengan ilmu tajwid, kenapa dikatakan ilmu tajwid ini antara ilmu yang mulia? Kerana ia berkait dengan Al-Quran. Kerana ia berkait dengan Al-Quran. Insya-Allah hari ini saya akan masuk perbincangan berkaitan huruf yang kedua. Kemarin kita telah lihat apakah perbezaan di antara huruf hijaiyah dan kita tengok secara umum. Semalam kita telah sebut perihal huruf alif dan bezanya dengan huruf hamzah lain, yang mana kita buat satu kesimpulan huruf alif itu ialah berkait dengan huruf mad, dan kita sebut semalam ada dua sifat, ada dua sifat yang mesti kita perhatikan, iaitu sifat huruf yang bersifat tebal dan juga nipis, yang kita istilahkan huruf yang disenaraikan dalam senarai huruf yang al-muraqqaqah yang bersifat tebal, yang bersifat nipis, dan juga huruf-huruf yang bersifat al-mufakhamah. Jadi huruf-huruf inilah yang akan mempengaruhi bunyi kepada huruf mad tadi yang kita bincang semalam. Okey, itu selesai sedikit murajaah kita berkaitan huruf yang kita bincangkan kemarin. InsyaAllah hari ini kita akan lihat bagaimanakah pula huruf yang disebut dalam saya akan ikut turutan alif, ba, ta sehinggalah ke huruf ya. Jadi huruf ba hari ini adalah huruf ba. Okey, pertama sekali bila sebut huruf ba, yang pertama kita sebut tentang makhrajnya, tempat keluarnya huruf tersebut. Keluarnya huruf tersebut. Di manakah tempat keluar huruf ba? Jadi tuan-tuan boleh tengok bibir mulut masing-masing. Bibir mulut kita ada di bawah dan ada di atas. Bibir mulut atas, bibir mulut bawah. Yang digelar sebagai asy-syafatan. Digelar sebagai asy-syafatan. Dua bibir mulut. Bibir mulut atas dan bibir mulut bawah. Di manakah tempat keluarnya huruf ba? Ba ini dia keluar daripada asy-syafatan, daripada dua bibir mulut. Bagi tuan-tuan yang ada pensel, pen dan kertas, boleh tanda secara umum, iaitu huruf ba keluar daripada kedua-dua bibir mulut, iaitu mesti menggunakan bibir mulut atas dan bibir mulut bawah. Okey. Dan huruf ba ini mesti
apa kalau orang Kelantan panggil belaga bibir mulu, bertemu bibir atas dan bibir bawah. Ba. Dan sebagaimana yang telah saya sebut dalam sesi yang lepas, bagaimana kaedah ulama kita ajar untuk kita kira, ulama kita kira untuk kita kesan, untuk kita mengesan di manakah letaknya huruf makhraj bagi huruf tersebut, dan makhraj ialah tempat keluar huruf. Jadi caranya ialah kita mematikan huruf tersebut. Kita matikan dia. Kita bubuh letak di sebelumnya ialah huruf hamzah ataupun huruf lain. Boleh kita bariskan huruf sebelumnya, matikan dia, dan ataupun kita sabdukan dia. Contohnya, kita letak huruf hamzah sebelum ba, kita matikan huruf ba. Ab. Kita matikan. Kita matikan huruf tersebut. Jadi yang kita sebut sebagai huruf yang keluar daripada kedua bibir mulut tadi. Okey. Kemudian kaedah yang kedua, kita sabdukan dia. Tuan-tuan boleh sebut sendiri. Iaitu kita bertemu bibir atas dan bibir bawah. Ab, ataupun kita sabdukan dia jadi abba. Abba. Satu lagi, contoh lagi, kita hidup abba. Kena bertemu bibir atas dan bibir mulut bawah. Okey, seterusnya saya juga nak sebut berkaitan dengan sifat-sifat yang ada mungkin pada kelas ataupun perkongsian pada hari ini. Kita akan lihat bagaimanakah kita nak mempraktiskan sifat-sifat bagi huruf tersebut. Jadi bagi huruf dalam huruf hijaiyah ini, ada setiap huruf sekurang-kurangnya ada 5 sifat. Setiap huruf sekurang-kurangnya akan mempunyai 5 sifat. Okey, kita pergi kepada sifat yang pertama bagi huruf ba. Saya akan bacakan sifat, nama secara umum. Tuan-tuan boleh tulis dengan tulisan Rumi, tak ada masalah, untuk kita praktiskan. Jadi, yang pertamanya, huruf ba ni, dia bersifat al-jahru. Al-jahru. Itu dalam bahasa Arab. Apa maksud al-jahru? Al-jahru ialah kita menahan perjalanan angin ataupun udara. Jadi semasa kita sebut huruf ba, kita tidak keluarkan huruf, tidak keluarkan angin semasa menyebutnya. Ba tak. Kita kalau istilah semasa saya belajar dahulu, almarhum tuan guru saya pesan, mula-mula kita nak belajar, nak praktis bagi sifat al-jahru ni, kena sedut, seolah-olahnya menyedut udara luar. Tak nak bagi angin tu keluar. Kita menahan perjalanan angin ataupun udara. Pertama. Yang kedua, sifat yang kedua bagi huruf ba ialah asyiddatu. Asyiddah. Sifat yang kedua bagi huruf ba dinamakan sebagai asyiddah. Apa itu syiddah? Syiddah ialah semasa kita menyebut huruf ba, mesti kita menahan perjalanan suara. Seolah-olahnya melekat suara kita. Ba, ab, seolah-olahnya. Okey, contoh kita baca dalam surah Al-Fatihah. Mesti ada sifat syiddah. Kita menahan perjalanan suara. Tadi yang pertama, sifat huruf ba yang pertama ialah menahan perjalanan angin ataupun udara. Yang kedua ialah kita menahan perjalanan suara. Tak keluar angin. Tidak keluar tidak kita sebut tidak lepaskan perjalanan suara. Ba, ab. Kemudian yang seterusnya ialah
Sifat yang ketiga bagi huruf ba ialah al-istifal. Tadi kita sebut tahan angin, tahan suara, dan yang ketiga ialah al-istifal. Apa maksud al-istifal? Istilah mudahnya ialah huruf yang bersifat istifal ini adalah lawan kepada huruf sifat isti'la, iaitu huruf isti'la kita mengangkat pangkal lidah ke langit-langit. Bagi istifal ialah lawan dia, kita merendahkan pangkal lidah. Maknanya huruf ba ni dia bersifat istifal, tidak mengangkat langit tidak mengangkat pangkal lidah. Okey, jadi kalau yang pertama tadi sifat al-jahru tahan angin, yang kedua asyiddatu tahan suara, kedua-dua ni sifat kuat, manakala sifat yang ketiga ni al-istifal ialah bersifat lemah. Ba ni bersifat lemah dari sudut sifat antara istifal dan isti'la. Yang ketiga, yang keempat pula sifat bagi huruf ba ialah al-infitah. Al-infitah ialah lawan kepada sifat kuat al-itbaq. Apa maksud al-itbaq? Itbaq ni ialah melekat lidah ke langit-langit seolah-olahnya. Al-iltisaq. Jadi bila sebut huruf ba ni lawan kepada sifat melekat ke langit-langit, mana dia turun ke bawah lah, tidak melekat ke langit-langit. Dan apabila maknanya sifat huruf ba ni sebenarnya bertepatan dengan makhraj dia lah, lidah tidak main peranan lah semasa sebut huruf ba. Yang menjadi peranan utama huruf ba ialah bibir mulut sahaja, dan lain-lain lah. Jadi yang pertama tadi sifat al-jahru tahan angin, yang kedua asyiddatu tahan suara, tapi sifat yang ketiga sifat lemah, iaitu tidak mengangkat pangkal lidah, dan yang keempat ialah sifat lemah juga, ia tidak melekat lidah ke langit-langit. Ni huruf ba. Jadi kita kata seri lah. Bahasa Kelantan sebut seri. Ataupun sama. Dua sifat kuat dan dua sifat lemah. Okey. Huruf ba ada dua lagi sifat. Yang kelima, sifat dia ialah al-idlaq. Al-idlaq ada 6 huruf. Fara min lubbin. Fara mim nun lam ba. Ba ni antara huruf yang disebut sebagai lancar sebutannya. Ba. Maknanya dia pada makhraj tu dia tidak terlalu kuat dah. Tidak tersekat sebutannya. Jadi juga adalah sifat al-idlaq ini ialah sifat lemah. Jadi ba ada 3 sifat lemah, 2 sifat kuat. Dan yang keenam, ni yang kita selalu dengar, iaitu sifat al-qalqalah. Bagi huruf ba ada sifat al-qalqalah, ataupun dalam bahasa Melayu kita sebut sebagai dentuman. Orang Kelantan panggil jetak. Kalau bola dilantunkan balik, bunyi dia tu. Gemur dia balik tu. Seolah-olahnya gitu. Tu sifat bagi sifat al-qalqalah. Bagaimana kita nak praktiskan sifat qalqalah? Ialah kita dentumkan dia. Dan sifat qalqalah ni adalah sifat kuat lah. Jadi kesimpulannya huruf ba ada 6 sifat, 3 sifat kuat dan 3 sifat lemah. Yang pertama sifat kuat ialah menahan perjalanan angin. Yang kedua sifat kuat bagi huruf ba ialah menahan perjalanan suara. Yang ketiga sifat kuat bagi huruf ba ialah al-qalqalah yang kita sebut tadi. Dan ba juga ada sifat lemah 3, iaitu al-istifal, al-infitah dan juga al-idlaq 3. Jadi kesimpulannya ba ni adalah antara huruf yang bersifat pertengahan. Sebab dia yang paling menonjol bagi huruf ba ialah syiddah dan juga sifat qalqalah. Al-jahrulah di samping. Mana yang menonjol ni sifat lemah lah. Sebenarnya yang paling menonjol sifat lemah, sifat kuat. Yang paling menonjol ialah sifat kuat. Jadi itulah perkongsian kita pada kali ini. Telah sampai minit yang ke-16. InsyaAllah perkongsian kita ialah perkongsian ringkas.
Kalau tuan-tuan tak sempat yang baru masuk, boleh tengok sekali lagi. Boleh share sekali lagi. Buka balik, saya akan save dalam Facebook ini. Jadi insya-Allah kita jumpa lagi esok dalam pertemuan harian Ijlis Bina, pertemuan ringkas 15 minit setiap hari bermula 2 hari lepas insya-Allah sehingga akhir Ramadan. Pastikan tuan-tuan menunggu ketibaan kami jam 6 suku petang setiap hari sehingga 6.30 petang, dan paling lama kami akan tambah lagi hingga 30 minit sahaja. Tapi insya-Allah slot tajwid saya akan mulakan kemarin. Saya telah mulakan kemarin lagi huruf alif, hari ini huruf ba, dan insya-Allah pada esok kita akan masuk kepada huruf ta. Bagaimana huruf ta? Kalau sebagai mukaddimah saya nak sebut, huruf ta ini adalah antara huruf-huruf yang mesti berhati-hati menyebutnya. Al-Imam Al-Jazari menyebut, supaya huruf ta ini kita mesti berhati-hati. Nak tahu berhati-hati yang macam mana, insya-Allah esok saya akan terangkan. Insya-Allah. InsyaAllah saya akan bersiaran langsung esok daripada Kuala Kerai. Hari ini daripada Macang, esok daripada Kuala Kerai. InsyaAllah. InsyaAllah kita akan sentiasa berubah-ubah tempatnya kerana kita berkonsepkan santai dan juga perkongsian ringkas. 15 minit sahaja. Jangan risau, kita hanya mengambil masa yang singkat, mencuri masa yang singkat sahaja daripada tuan-tuan. InsyaAllah setelah habis semua huruf, kita buat satu kesimpulan. Kita akan buat pula, mungkin akan datang, kita akan buat perkongsian berkaitan dengan surah Al-Fatihah, berkaitan dengan kesalahan-kesalahan bacaan dan seterusnya insya-Allah. Jadi itu sahaja daripada saya, Ustaz Wan Abu Bakar bin Wan Mahusin, perkongsian Ijlis Bina insya-Allah. Duduk sebentar bersama-sama dengan kami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Boleh share lagi kepada sahabat-sahabat yang lain insya-Allah. Wallahu a'lam.